Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala jihadi fi sabilik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbil alamin. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Last kali kita berjumpa 25 bulan 1, betul tak? Maksudnya punya lama kan, sebab selepas pada tu saya operate, lepas tu sambung pula PKP. So hari ni adalah kuliah pertama. Memang kuliah pertama dekat madrasah. Dah ada dah. Maghrib dah mula lah. 1.7 kan dia start kan. Alhamdulillah. Untuk muslimat pertama, masya-Allah. Jadi Alhamdulillah kita pun meraihkanlah SOP yang telah diberikan. Cukup tak 1 meter tu? Cukup insyaAllah. Kadang-kadang kalau datang rumah tu kurang pun 1 meter kan. Tapi kat surau dia kena jagalah kan. Sebab bermulanya pun daripada masjid. Jadi masjid agak menjagalah. Masjid dan surau agak menjaga. Baik, InsyaAllah kita terus muka surat 128. Betul kan? Okey. Muka surat 128 ni sebenarnya kisahnya berkaitan dengan syarat-syarat sah solat. So, solat ini dia ada paling kurang asasnya adalah 3 perkara lah. 1, rukunnya. Kita dah belajar ke ataupun belum lagi rukunnya? Rukun belum lagi depan. So dimulai dengan syarat dulu. Syarat, rukun, perkara yang membatalkan. Itu paling asas lah. So asas ni, syarat ini menyebabkan solat itu sama ada sah ataupun tidak. Mungkin dia dah tunaikan, tapi kalau tak cukup syarat-syaratnya tadi, solat tu seolah-olah kosong lagi lah dalam catatan ni. Masih lagi tergantung-gantung, tak buat lagi, seolah-olah tak buat lagi lah. Sebab apa? Ada syarat yang tak dipenuhi. Antara syarat yang kita dah belajar ialah iaitu masuk waktu. Syarat sah solat mesti tengok waktu. Kalau luar daripada waktu, walaupun solat khusyuk kan, tapi baru pukul 12.30, solat apa? Solat zuhur. Kadang-kadang orang dah nyanyuk kan, dia waktu tu dah tak perasan sangat. Jadi kalau katalah orang itu mukallaf, orang tu dia dah ada akal dia okey dan baligh, maka dia kena selesaikan selepas start daripada masuk waktu, baru sah solatnya. Yang kedua, waktu yang kedua, suci daripada hadas. Yang ketiga, suci daripada najis. Yang keempat, menutup aurat. Ini yang kita dah baca, menutup aurat, iaitu apa yang perlu ditutup oleh perempuan. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Surah An-Nur ayat 31. Ayat ni panjang ibu-ibu. Ayat ni panjang. Surah An-Nur ayat 30 pada orang lelaki. Suruh orang lelaki jaga pandangan. Suruh orang lelaki jaga pandangan. Maksudnya orang lelaki, katalah kalau dia berjalan, kalau terpandang sekali rezeki kan. Pandang-pandang tengok, Masya Allah kan, bulat tak tahu apa yang bulat, tak tahulah kan. Tapi kali pertama tu rezeki, masih lagi tak ditulis lah sebagai suatu kesengajaan melihat aurat yang terbuka. Tapi kali kedua, dia terus dipertanggungjawabkan untuk menundukkan pandangan. Bukan tunduk kepala, ni tunduk kepala. Yaghuddu absarihim, maksudnya menunduk pandangan. Pandangan tu pada mata, so mata je lah yang tunduk.
Okey, itu ayat 30. Ayat 31 untuk perempuan. Perempuan pun sebenarnya disuruh tundukkan pandangan juga. Kan? Melilau mata tengok aurat orang lelaki, maka dia akan menimbulkan penyakit-penyakit dalam hati. Bila tengok banyak sangat benda-benda yang haram, ibu-ibu, dia akan hilang kelazatan dalam ibadah. Macam mana nak rasa lazat dalam ibadah? Jaga pandangan daripada perkara yang haram, baru akan datang lazat. Akan datang khusyuk, akan datang rasa ketuhanan, rasa kehambaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu wanita juga pada hari ini, sama ada aurat online. Aurat online maksudnya macam-macam aurat lah kan ada. Buka-buka kita tak search pun, tapi dia keluar iklannya. Maka kena jaga juga. Ataupun aurat offline yang kita tengok di hadapan kita, kena jaga. Jadi dalam ayat tersebut ada 3 perintah utama. Ayat 31 ni untuk perempuan. Yang pertama, tundukkan pandangan. Yang kedua, tutup aurat. Dan yang ketiga, siapa mahram yang kita boleh buka aurat, dan siapa yang selain pada tu kita kena tutup aurat. Satu-satu diterangkan. Ayah, anak lelaki, adik beradik lelaki, ayah ini semua mahram kita. So 3 ayat besar, 3 perkara besar dalam ayat 31. Yang sini diambil sebab berkaitan dengan pakaian. So apa pakaian yang perlu perempuan pakai? Mestilah wala yubdina, jangan kamu dedahkan ataupun nampakkan zinatahunna. Cantik Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut. Kalau aurat ni ibu-ibu, aurat ni dari sudut bahasanya, dulu biasa kita ada ni kan, boleh ya? Tak apa kan? Sebab dengar okey lah. Apa maksud aurat dari sudut bahasanya? A-U-R-A-T dalam bahasa Arab, ain waw rata, aurah. Tapi orang Melayu dia samalah. Solat pun patutnya kita panggil solah, tapi kita dah jadikan ta marbutah jadi solat lah. Zakat patutnya zakah, tapi semua jadi ta marbutah. Tak apa, tak ada masalah. So aurat, apa maksud aurat? Sebut-sebut aurat kan, tutup aurat, tutup aurat. Apa yang aurat? Perkataan aurat tu dia punya maksudnya ialah aib. Rupanya aurat ialah kecacatan. Suatu benda yang kalau secara falsafah dia, kalau benda tu kita zahirkan, orang akan nampak, dah kenapa dia tu? Betul tak? Keluar tiba-tiba tak pakai baju kan? Orang akan nampak dia, cantik lah dia. Kata orang nampak kan? Apa masalah dengan Kak Timah tu? Minta maaf, bukan nama sebenar. Kenapa pula Kak Timah tu keluar macam tu kan? So orang nampak apa? Kekurangan. Apabila tidak ditutup, aurat-aurat yang ada tu, dia melambangkan kekurangan ataupun keaiban yang dibuka oleh si empunya badan lah. So jadi bila namanya aib ataupun kecacatan kan, kekurangan, itulah yang menjadikan dia suatu benda yang perlu ditutup. Okey, dalam ayat ini Allah tak guna wala yubdina auratahunna, tapi Allah guna apa? Jangan dinampakkan perhiasan. Macam seolah-olah berbezalah. Yang aib tadi tu benda-benda buruk kan, nampak macam negatif. Tapi kalau perhiasan ni benda cantik. Yang cantik-cantik tadi tu tutuplah Kak. Maksudnya Allah guna perkataan zinah, iaitu perhiasan. Perhiasan orang perempuan. Bukan maksud dekat ayat ini perhiasan tu adalah emas-emas yang kita pakai. Kalau emas tu dia pakai dan dia boleh tanggalkan, tapi maksud di sini zinatahunna ialah perhiasan yang ada pada diri mereka, yang menyebabkan orang lelaki kalau tengok ni meleleh heliuk kan? Yang tu jangan tunjuk, yang tu tutuplah kan. Dan sepah ayat tu lagi, sepah ayat ni berkaitan dengan aurat juga.
tutuplah sehingga menutupi, pakailah tudung sehingga menutupi dada-dada kamu. Ni antara tempat-tempat yang hotspot lah bagi perempuan. Yang pertama hotspotnya rambut. Hotspot ni rambut. Memang orang lelaki kalau dapat tengok rambut perempuan, nikmat kan. Sebab tu kalau tanya cantik-cantik mana, mesti cantik yang tak pakai tudung. Tapi yang pakai tudung tu dia cantik, lebih cantik kenapa? Nampak lebih beradab, nampak lebih sopan santun. Yang kedua, hotspot bagi wanita, dada. Orang lelaki dia tengok kita, dia tengok mana dulu? Tengok muka ke tengok dada dulu? Tak percaya tanya Pak Haji. Pak Haji dia tanya. Dia tak kisah orang lelaki umur berapa pun. Dia punya nafsu, dia tetap macam tu juga. Tanya, dia tengok mana? Dia tak tengok muka dulu. Orang perempuan dia tengok muka dulu, orang lelaki dia tengok dada dulu. Sebab tu dada ni kena tutup, pakai tudung, tapi tutup tudung yang menutupi dada. So itu semua adalah perhiasan-perhiasan lah. Yang ketiga adalah punggung. Hotspot bagi perempuan. Punggung tu jangan sampai nampak dia punya lurah dia tu. boleh ukur kan berapa kedalaman dia kan. Jadi kalau pakai baju mesti pakai sesuatu yang sehingga menutup, maksudnya agak ke bawah sikit, agak labuh sikit lah. Sekarang pun Alhamdulillah kalau orang buat aktiviti sukan, ada satu dia macam skirt, tapi skirt untuk tutup. Katalah baju dia jadi pendek, boleh dia pakai skirt tersebut, insyaAllah dia tak nampak lah belahan peha yang pertama tu boleh ditutup. Okay? So itu yang perlu ditutup. Illa ma zahara minha, kecuali yang memang dah nampak, dah jelas. Contoh macam bahu kan? Pernah satu ketika dekat Malaysia dia timbul isu, kalau siapa solat nampak bentuk bahu tu kan, tak sah solatnya sebab dia kata tu aurat. Dia tak baca surah An-Nur ayat 31 kak. Dia kata nak kena tutup ni aurat ni. Yang ni masa tu isu pasal tudung lycra sebenarnya, telekung lycra kan. Sebab tudung lycra tu dia nampak sampai dada. Yang jenis murah lah. Kalau yang jenis mahal tu dia okey, dia tebal lah, tebal, dia ada nipis, dia ada gram-gram dia. So jadi kalau dikata kalau macam tu sama-sama lah bahu ni illa ma zahara minha. Benda tu memang macam mana nak sembunyi bentuk bahu kau ataupun bentuk kepala kan, dia tak boleh sembunyi. Yang itu dibenarkan untuk dizahirkan. Ayat ini menyebut kecuali yang biasa nampak daripadanya oleh sebab keperluan yang menyebabkan mesti dibuka, iaitu muka dan telapak tangan. Secara jelasnya mana yang kena buka, mesti suatu benda yang menjadikan tempat untuk memudahkan manusia itu. Contohnya bernafas kan. Lemah tak kak pakai lemah juga kan. Kita kena pakai mask baru apa orang kita kata tak 100%. Kalau kita tengok dekat negara Arab, kadang-kadang dekat mata tu pun yang pakai burqa tu, mata tu masih ada lagi atas dia tu lapisan macam jaring dia tu. Maksudnya memang tutup terus. Maka muka itu kadang-kadang menyebabkan mudah untuk orang satunya berurusan kan, jual beli, untuk mengenali kan. Ni siapa? Ni Kak Timah, yang ni Kak Intan. So tahu. Jadi orang lelaki pun ada urusan. Ni Pak Mat, tadi isteri Pak Mat dah datang dah beli. Ya ke, aku ingat ada tak beli lagi. So jadi ada pemakluman sedikit sebanyak dalam urusan kehidupan kita. Yang kedua ialah telapak tangan. Sebab tangan ni nak pegang barang, nak ambil barang, bolehlah. Siapa yang nak pakai sarung tangan pun boleh, tetapi dia bukan satu keperluan kerana kehidupan manusia. Dua ni, muka dengan tangan ini perlu untuk kita urus, untuk kita tidak ditutup, dan kadang-kadang perlu dalam urusan kehidupan. Imam Bukhari meriwayatkan bahawasanya Rasulullah melarang wanita yang sedang berihram ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk mengenakan niqab. Niqab ni bahasa Arab lah kita panggil kita niqab niqab. Kalau orang belah-belah jenis Pakistan dia panggil burqa. Samalah maksudnya apa, itu tutup muka. Orang Indonesia dia panggil cadar kan. Cadar bu. Cadar. Kita pun pinggir. Macam mana pula cadar tu dipakai kat muka? Kan? Ingat ke dia guna cadar tu, dia kena potong daripada cadar. Rupanya niqab tu namanya cadar. Kalau orang Indonesia dipanggil senduk,
Dia tak panggil dia tak panggil apa tak ingat. Dia panggil sama ada dia tak panggil sudu. Dia panggil yang kecil ke yang besar semuanya sendu, betul kan? Dia lain sikit dari sudut istilah walaupun bahasa Melayu juga. Hakikatnya apa yang menutup muka semua itu tidak boleh digunakan sewaktu haji. Bila dia sengaja tutup, tidak ada keperluan, maka dia dikira sebagai seorang yang perlu membayar dam. Perlu bayar denda. Lagi apa? Sarung tangan. Sarung tangan yang menutup jari-jari inilah. Ni sarung apa? Ni sarung lengan, tak ada masalah. Yang ni sarung tangan. Sebab yang ni dalam haji tak boleh ditutup, tak boleh pakai sarung tangan lah. Atas dasar inilah para fuqaha membolehkan para wanita tidak menutup muka dan kedua telapak tangan sewaktu salat. Habis waktu PKP ni kita pakai, kalau kata dia sema kan, dia nak pakai waktu solat, sah tak solat dia? Dia sebab ada maslahah, ada dia punya sebab-sebab lah. Maksudnya kalau saja-saja benda tu tidak dibolehkan, dia termasuk daripada perkara yang tidak dituntut ataupun yang tidak menyebabkan solatnya akan menjadi tidak sah. Selain daripada itu, para fuqaha berpendapat bahawa muka dan telapak tangan bukan aurat. Menutup aurat adalah wajib dalam solat. Seseorang itu tidak sah solatnya apabila auratnya tidak ditutup. Jadi sebaliknya lah, orang yang tak tutup aurat, solatnya tidak sah. Baik, ada titik-titik ni yang bawah tu adalah situasi. Okey, aurat dia terbuka tapi tak sengaja. So orang yang tak sengaja macam mana? Sewaktu solat aurat terbuka, kata para fuqaha, apabila aurat wanita yang sedang solat terbuka secara tak sengaja, maka hal itu tidak membatalkan solatnya. Kerana hal itu bukan sesuatu kesengajaan ataupun dirancangkan sebelumnya, atau kerana satu dari hal yang di luar dugaan ataupun kemampuan dia. Dasar pendapat ini merujuk kepada ketidaksengajaan ataupun tingkat kesulitan yang dialami sebagai sebahagian para lelaki semasa solat. Okey, kita akan tengok ni dia punya dalil dia. Ini dia punya point dia. Point dia ialah kalau tak sengaja. Contoh yang mudah keluar untuk kita ni, yang saya tengok dua lah. Satu, kadang-kadang rambut. Anak rambut lah. Ataupun kadang-kadang rambut tu dia belah kiri, dia tak banyak kan. Terkeluar sini dah. Allah, masa apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Allah, rambut kan. Itu selalu berlaku. Yang kedua mungkin kaki. Sebab kita punya kain tu terpendek ke ataupun terselak ke, so kaki dengan rambut. Kalau berlaku, yang kita nak tanya dulu, sengaja ke tak? Ada orang sengaja, okey saya nak solat ni, saya keluarkan sikit kan, apa kejadahnya dah tahu dia memang nak solat, takkanlah dia sengaja nak buka aurat dia. Kan soalan ni selalu berlaku kan, macam mana ustazah kan, baru perasan ada sehelai ni rambut terkeluar. Jadi kita tanya dulu, akak sengaja ke keluarkan sehelai rambut tu? Kalau tak sengaja, termasuk daripada perkara yang tidak dikira membatalkan solat. Kaki pun sama. Kalau terselak, sebab apa? Terlipat rupanya terpelek, tak perasan pula, tak rasa pula, sejuk je macam tu. Lah orang bagi tahu. Kak, tadi solat saya nampak. Dah nampak, kenapa tak tutup kan? Tapi nak buat macam mana ni? Saya bukan sengaja, memang sengaja bagi lipat. Jadi solatnya tidak ada masalah. Tak payah diulang lah. Solat tadi tak perlu ulang. Siapa yang saja buka aurat? Yang saja buka aurat, biasanya dekat Malaysia tak adalah. Tapi negara-negara yang mungkin banyak dia punya contoh lah. Dulu pernah berlaku Aminah Wadud kan? Ingat tak? Kan dia solat, makmum dia tak pakai tudung kan? Cantik rambut macam ni, ke kiri ke kanan, solat tapi tak pakai tudung. Itu tak sah lah sebenarnya. Sebab sengaja tak? Sengaja. Kerana apa? Dia punya pemikiran dia lah, dia rasa tudung ni tak wajib pun. Sebab apa? Tak ada pun dalam Quran ayat suruh pakai tudung kan? Padahal ayat tadi 31 tu kan suruh pakai tudung, bukannya tutup rambut je, sampai dada kena tutup. Tak, kalau tiba-tiba kena tutup sini, yang atas terbuka kan? So maksudnya tudung ialah apa yang menutupi bahagian kepala. Baju apa yang menutupi daripada pinggang ke atas. Kain apa yang menutupi daripada pinggang ke bawah. Itu maksudnya. Kalau maksud dia dalam bahasa Arab, dia sebut hijab ibu-ibu. Kita silap pakailah dekat Malaysia,
ada majalah Hijabista kan, rancangan Hijabista tu, dia Hijabista dia tudung tu dia macam-macam buat kan, ada buat bulat-bulat ke atas lah, yang sini digulung-gulung lah, tapi bajunya ketat. Itu sebenarnya bukan hijab. Hijab maksudnya menutupi daripada atas sampai ke bawah. Itu maksudnya perempuan yang hijabi, perempuan yang menghijab diri, dia masuk semua sekali. Tapi kalau tudung, dia duduk atas. Dalam bahasa Arab dia khumar ataupun kimar. Kimar dalam bahasa Indonesia dia memang guna kimar tu kan, yang agak labuh tu dia bagi kimar. Itu memang bahasa Quran. Wa khumurahunna, kimar tudung dia yang belah atas, iaitu kepala sampai ke tengkuk dia lah. Sebab itu bila disebut tadi wa bi khumurihinna, maksudnya difahami atas kepala lah. Yang dia tak belajar bahasa Arab, Aminah Wadud dia belajar daripada guru-guru Inggeris. Lepas tu dia nak terjemahkan jadi tak tepat. Lepas tu dia kata dalam Quran tak kata wajib pakai tudung. Jadi mereka pun solat tanpa pakai tudung. Yang itu contoh kesengajaan. Kita ambil dalil. Amru ibnu Salmah meriwayatkan, dia berkata, suatu ketika aku ikut ayahku bersama anak kaumku menghadap Rasulullah untuk belajar solat. Rasulullah mengajar anak kaumku solat. Rasulullah bersabda, yang paling utama menjadi imam ialah yang paling bagus bacaannya di antara kalian. Ni afdaliyah lah. Maksudnya keutamaan untuk dalam ramai-ramai kita ada 15 orang. Siapa yang paling layak jadi imam? Testing bacaan. Siapa yang paling elok dia punya tajwid dia, makhraj dia, sebenarnya dia faddal, dia lebih utama. Maka semua anak kaumku tahu bahawa aku memiliki bacaan Al-Quran yang paling bagus di antara mereka. Jadi dia pun dipersilakan untuk jadi imam. Maka mereka pun menunjukkan kepada aku untuk menjadi imam. Aku pun mengimamkan salat mereka. Padahal ketika itu aku hanya mengenakan baju yang diperbuat daripada kain selimut tipis. Bukan tipis sahaja, malahan ketat, sempit baju tu untuk ukuran tubuhku ini. Jika aku sujud, bila baju tu dia ketat, dia akan terjongkit kan. Sujud terjongkit. Aku mengalami kesulitan kerana sempitnya pakaianku dan sebahagian auratku pun terbuka. Mungkin nampak sampai lurah punggungnya kan. Maksudnya memang dah aurat lah. Oleh sebab kebatasan pakaianku, ketika itu aku pun mendengar ada salah seorang wanita berkata, tutuplah aurat imam solat kamu yang terbuka itu kan. Orang saunah daripada belakang, suruh tarik, suruh tutup. Mereka lantas berusaha membelikan pakaian untukku. Maksudnya jamaah nak bagi dia juga jadi imam dengan bacaan dia tadi, maka dibelikan pakaian untuk dia. Sesungguhnya aku tidak merasakan kebahagiaan setelah masuk Islam selain diberi hadiah pakaian yang sesuai sehingga aku boleh menjadi imam solat dengan fokus serta bebas pergerakan solatku. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat-sahabat, ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, bagaimana cerita pasal aurat terbuka, sanadnya ialah mereka bukan masalah bukan tak ada baju tu, tapi tak ada duit nak beli baju. Pada zaman sekarang yang terbuka aurat bukan tak ada duit kot, sebab baju yang kecil tu lagi mahal pada baju yang besar. Zaman dahulu kalau yang pakai baju labuh ibu-ibu sampai menyirik dekat bawah ni, itu tanda apa? Tanda kekayaan. Dan dia akan jalan tu dengan penuh kesombongan. Macam cerita Alibaba kan. ada beza rupanya. Jalan orang miskin, jalan orang kaya ada beza. Pernah praktis tak? Mana tahu kan. Kalau jalan orang miskin mungkin dalam muka duit tak ada kan. Macam tu je kan. Jalan orang kaya dia apa, dada dia akan tegak sikit kan, tangan duduk belakang kan. Dia ada gaya dia. Satu hari ada seorang sahabat ni, dia masa tu perang ibu-ibu, maka dia berjalan dengan jalan yang belagak macam tu. Sedangkan sebenarnya dia bukan jalan macam tu. Dia tak jalan macam tu. Dia jalan macam biasa. Rasulullah bersabda, Rasulullah kata, kalau dia jalan macam ni, ni cara jalan yang Allah benci. Cara jalan orang sombong ni,
Jalan orang yang menampakkan keangkuhan ni Allah benci. Tapi kata Rasulullah, disebabkan sekarang keadaan ini ialah keadaan perang. Bila dia jalan macam tu, musuh nampak gerun. Musuh rasa ni, jalan ini menjadi jalan yang terpuji dan disukai oleh Allah Subhanallah. Dengan apa? Illah tadi. Dia sombong untuk biar musuh rasa gerun, kan? Nampak macam apa? Hebat, nampak yakin. Keyakinan ni musuh dalam perang, keutamaannya bukan senjata. Keutamaannya ialah semangat, motivasi, emosi. So dia main tang situ dulu. So jadi ibu-ibu, kalau kita tengok keadaannya lelaki ini, sampai tertutup ni. Berapa kak tadi buku suratnya? 128. Okey. Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik, kalau kita tengok keadaannya ialah dia tak ada duit. Jadi bila orang bagi hadiah tadi, seronoknya dia dalam kehidupan dia, tak pernah dia rasa dapat hadiah sebab untuk menunaikan solat. Kejadian senada juga kerap ditemukan Rasulullah pada diri para sahabat semasa mengerjakan solat. Rupanya bukan Amru ibn Salmah sahaja yang bajunya terbuka aurat ketika solat. Banyak lagi sahabat lain. Sedihnya kita, kan? Kita rasa macam, ya Allah, baju nak solat pun tak cukup untuk menutup aurat. Pada hari ini kat rumah ada banyak baju, duit dalam bank ada banyak, tapi beli baju yang mendedahkan aurat. So jauhnya kita dengan generasi pertama, bagaimana mereka dapat Islam dengan kesusahan. Dapat Islam dengan perit, dengan jerih. Dan kita hari ini dapat Islam tapi dengan kesenangan, tapi tak sedar bahawa kesenangan tadi untuk kita letakkan balik, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, dan Rasulullah tidak mengulas masalah aurat yang terbuka secara tidak sengaja. Dah Rasulullah tahu yang mereka tak ada duit. Lebih daripada itu, Rasulullah juga tidak mengatakan bahawa orang lelaki ataupun perempuan yang terbuka auratnya secara tidak sengaja semasa solatnya menjadi batal. So Rasulullah tak pernah sebut, tak pernah mention pasal kalau dia tutup aurat tidak sengaja, lepas tu batal. Yang sedemikian itu jika aurat yang terbuka hanya sedikit. Tapi kalau terbuka banyak, memanglah tak sengaja kak, tapi kain tu dah luruk ke bawah, dalam tu memang tak ada apa-apa. Itu nak kata sengaja ke tak? Memanglah tak sengaja, tapi dah banyak sangat. Iaitu kenalah terus kita turun bawah dan tarik ikat. Pergerakan untuk menyebabkan kita membuat sesuatu yang tidak membatalkan solat kita, tak ada apa-apa. Contoh, ada angin, tiba-tiba ada orang buka kipas. Sebelum kita solat tu, kipas tu tak dibuka lah. So kita pun relax saja. Jadi bila kipas tu dibuka, rupanya waktu kita, katalah kipas kat belakang, kita sujud, kita pula bukan pakai telekong. Kalau telekong dia labuh sikit kan. Kalau pakai tudung-tudung biasa tu, dia mudah untuk terjatuh. Jadi kita rasa, aku tak boleh gerak ni, nanti lebih daripada 3 gerakan batal pula solat. Sebenarnya untuk menyebabkan solat kita terus sah, kita boleh turunkan atau tolak ke belakang. Katalah kalau ada pin kat depan tu, boleh saja kita pin ke belakang itu untuk menyebabkan kita boleh menunaikan solat kita dengan khusyuk, boleh fokus. Tidak sibuk, tak terkepit takut terbuka aurat di dalam solat. Itulah kecantikan Islam, ya. Dia tidak menafikan fitrah manusia. Adapun jika aurat terbuka dengan banyak, terlalu lebar, maka hal itu memang boleh membatalkan solat walaupun tak sengaja. Rasulullah menjelaskan, orang yang solat yang tidak menutup auratnya, maka solatnya tidak sah. Ini secara umumnya. Sebab apa? Kalau dia sengajalah. Adapun jika auratnya terbuka secara tidak sengaja, hal itu tidak membatalkan solat. Meskipun demikian, jika orang yang solat itu tahu aurat yang tersingkap, dia harus segera menutupnya. Dah terbuka, dia tariklah balik. Bila dia tutup sahaja, dia tak payah qada semula. Maka hal itu boleh membatalkan. Kalau dia tidak segera menutupnya, dia biar je terbuka,
maka batal solatnya. Ini kerana dia sengaja atau lambat menutup aurat yang terbuka, padahal dia sedar tahu auratnya terbuka. Inilah pendapat majoriti para fuqaha. Yang kedua, dia ada beberapa situasi dalam tutup aurat ni. Yang kedua, menutup muka semasa solat. Tidak dibolehkan bagi wanita menutup muka semasa solat, baik dengan niqab ataupun burqa, kain yang menutup seluruh kepala termasuk muka. Rasulullah telah melarang wanita menutup muka ketika solat dan ihram. Para fuqaha menjelaskan keharusan bagi wanita membuka muka ketika berihram dan solat. So jelaslah dalam solat kita muka tak boleh tutup. Solat wanita yang tidak menutup aurat. Ini keadaan kalau berlaku bencana dahsyat ataupun terjadi sesuatu yang menyebabkan wanita, dan bukan seorang saja, seluruh anak negerinya tidak memiliki sehelai pakaian pun. Kita tak tahu ibu-ibu kan. Sebab sebelum ni selalu kita jangka dunia ni dia macam apa yang berlaku hari ni, semalam, esok kan. Bila tahun 2020 termenung kita kan. Ada virus yang menyebabkan berlaku perubahan besar. Rupanya baru kita sedar apa yang kita dapat hari ni tak semestinya tahun depan kita boleh dapat. Semuanya menyedarkan kita bahawa segalanya, kalau kita belajar pasal, ada satu fiqh namanya fiqh musibah. Bagaimana kita nak beramal dengan fiqh sewaktu musibah belanda. Biasanya orang malas nak belajar, betul tak? Sebab apa? Kita okey je cerita pasal apa, banjir ke, fiqh banjir, fiqh apa, fiqh kebakaran, fiqh apa, macam ni lah, fiqh penyakit berjangkit. Kita tak akan baca. Tapi kalau dah kena tu teraba-raba juga kan, ni boleh ke ni, lama tak solat ni, tak akan jadi kafir ke 3 kali tinggal solat apa Jumaat kan. Itu semua termasuk dalam fiqh musibah. Dia fiqh ni dia murunah, dia fleksibel. Dia akan datang dalam keadaan kita tak akan buat sama macam apa yang kita buat sebelum ni. Kata berlaku banjir lah, kita ambil yang mungkin dekat dengan Malaysia. Pernah berlaku dahulu banjir di Kelantan yang teruk sangat tu. Okey. Jadi di pusat pengumpulan, dia panggil apa? Penempatan banjir kan? Pusat penempatan banjir ni ada yang tak sempat ambil baju kan? Dan duduk dalam keadaan yang ramai, berebut toilet kan? Bagaimana keadaan salat waktu tu? Sedangkan kalau kita nak solat waktu hujan lebat pun boleh jamak, betul tak? Boleh jamak. Antara fiqh nawazilnya pada waktu itu ialah kalau kamu boleh berwuduk, air terbatas, tempat terbatas kan? Air ada tapi air banjir lah. Air banjir tu boleh guna, dia tahir, tapi dia ada mudarat. Sebab air tu dah kotor kan, kita basuh pula muka kita kan? Ramai budak-budak yang kena, yang alahan dia jadi gatal-gatal. So tak boleh, kena guna air bersih. Air untuk masak, untuk minum pun terbatas, betul tak ibu-ibu? Dah banjir, jangan kata makanan, air bersih nak minum terbatas. Kamu nak wuduk pada setiap waktu, kamu nak basuh pula yang sunat-sunat, masa tu kena guna fiqh nawazil, fiqh musibah. Dan waktu tu jangan baru nak belajar dululah. Katalah macam ni, pakaian tak cukup. Okey, pakaian tak cukup ni, mungkin terpaksa berpinjam-pinjam, dan menyebabkan seorang tu nak salat tak cukup sempurna pun daripada atas sampai ke bawah. Adakah waktu itu gugur kewajipan salat? Jawapan daripada ibu-ibu, soalannya, gugur ke tak kewajipan salat? Tak. Kegugur? Tak. Jadi macam mana nak solatnya? Solatlah dengan apa yang ada. Apa yang ada, sekadar kemampuan. So kalau tutup yang atas, katalah yang ada baju dengan kain dia, tak ada telekung, kita tak tahu ni cerita musibah, benda yang mungkin kalau kita pun baru lepas menghadapi dan sedang menghadapi situasi ini, sekiranya berlaku kewajipan solat, dia tak gugur, tapi buatlah dengan sekadarnya. Kalau kata tak ada air bersih, kata macam banjir itu tak ada air bersih, Zuhur saya dah niat nak jamak dengan asar ni, air bersih tak ada juga, solatlah tanpa wuduk. Sampai macam tu, kewajipan solat
tidak pernah gugur kepada seorang yang Islam mukallaf. Dia tak kira mampu ataupun tidak. Haji ada istilah mampu kan. Haji tahun ni tergugur kemampuannya kerana apa? Tidak ada keamanan untuk kita pergi, keselamatan lah, nyawa untuk pergi ke sana. Zakat dia ada pemilikan, dia ada nisab, dan dua-dua tu kadang-kadang kalau tergugur salah satu tak wajib zakat. Puasa ada tak kemampuan? Ada. Kewajipan puasa tu ada kepada siapa yang mampu. Sebab siapa yang tak mampu, orang tua dia fidyah adalah. Kalau orang perempuan yang menyusukan, tak apalah, nanti bayar fidyah, qada sahajalah. Ini adalah keutamaan solat. Masya-Allah. Lepas ni meraihkan ibu-ibu yang biasa kuliah pagi kan. Ni kita kuliah petang. Okey, 128. Tapi suara saya boleh dengar lagi? Boleh Okey, itu dia punya cerita dia pasal solat wanita yang tidak menutup aurat ketika dia kata 131 mengerjakan solat dengan pakaian seadanya yang mereka punyai. Jika mereka mengerjakan solat berjamaah, ni istilahnya katalah baju tak cukup tapi nak solat jamaah bersama wanita-wanita yang lain, jika mungkin diusahakan hanya solat satu saf sahaja. Sebab kalau dua saf nanti waktu dia rukuk mungkin yang belakang boleh nampak apa-apa, tak khusyuk solat dia. Jadi solat satu saf agar pandangan mata mereka terjaga ketika rukuk maupun sujud ataupun waktu berdiri, agar konsentrasi mereka tidak merayau-rayau. Yang sedemikian itu kerana Allah tidak membebani hambanya melebihi kemampuan hambanya. Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ustazah Nur Hafizah Musa dia pernah buat satu analogi lah, satu perumpamaan pasal ayat ni. Dia kata lori yang besar, apa kita panggil apa, lori yang boleh bawa barang banyak-banyak tu, trailer lah. Trailer tu dia ada muatan ni kan, katalah 5 tan, 10 tan. Boleh tak kita nak masukkan dekat lori yang 5 tan tu, kita nak muatkan juga 10 tan? Jawabnya lori tu tak stabil ataupun barang akan jatuh. Paling kurang jalan kat jalan raya, polis akan saman. Betul tak? Saya pernah jalan dekat belakang lori bawa kampung saya ni, utamanya pertanian, bukan pertanian lah, kelapa sawit ibu-ibu. Jadi kalau dia ambil tu tengah musim-musim orang petik-petik kelapa sawit, lori kalau dia ambil, dia akan naikkan semua muat dia sampai dia punya atas tu kan. Ni lori dia punya belakang dia tu sampai macam apa, nak muntah dah. Dia letak lagi. Kita yang duduk belakang dia ni rasa takut sebabnya bukannya ringan, betul tak? Satu tandan tu kalau jatuh dekat atas kereta kita, memang masuk bengkel lah seminggu kan. Memang dahsyat ibu-ibu. Tak cerita lagi yang lori balak ikat tak kuat, betul tak? Habis kena kat kita orang lain. Maksudnya kita kata dalam satu lori tu dia ada dia punya muatan dia. Orang yang bawa lori, orang yang buat lori, dia akan buat manual maksimum 10. Sebab apa? Dia tahu manusia ni siapa buat ibu-ibu? Allah yang buat kita. Kita pun tak tahu berapa muatan kemampuan diri kita dalam kita menghadapi suatu dugaan. Betul tak? Kadang-kadang kita rasa dugaan ni ni okey lah, yang ni okey lah. Tapi kalau dugaan yang ni rasa macam ya Allah, saya tak mampu. Kita rasa tak mampu, tapi Allah bagi kat kita tak? Sebab Allah tahu kita mampu. Allah yang cipta kita. Allah tak akan bagi kepada kita suatu dugaan di luar daripada kemampuan kita. Orang yang buat lori dia tahu berapa muatan lori ni. Dia tak akan tulis kat manual tu lebih daripada kemampuan dia. Dan Allah mengetahui kemampuan kita. Maka ayat ini memujuk seseorang yang sedang apa tu? Oh ni terkejut lah. Lama dah kan tak kuliah sampai lupa dah.
InsyaAllah. Maksudnya pukul berapa ni? Pukul 4 dah. Okey, kita habiskan yang ini. Tak boleh habis sebab dia sikit lagi. Kita ambil surat 132. Perkara yang sama juga berlaku bagi kaum lelaki ketika mereka mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh kaum wanita. So samalah orang lelaki dan orang perempuan. Kalau berlaku musibah tadi, orang lelaki pun sama, kena ambil yang kena tunai juga solat tapi tutup aurat yang sekadarnya. Ada lagi tak yang lain? Ni sebuah hadis ni yang perenggan kedua dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebut, bersabda, wahai segenap wanita, janganlah kamu mengangkat tinggi-tinggi kepala kamu ketika bangun dari sujud. Jangan pula melihat aurat lelaki yang bersarung sempit. Aurat lelaki bersarung sempit nanti ni nampak apa? Nampak semua benda lah. Ini bersarung ni. Zaman sekarang orang pakai seluar, orang lelaki pakai seluar. Banyak ada orang lelaki pakai seluar yang sempit-sempit tu. Nak cari seluar yang longgar, saya kalau nak beli dengan suami, ya Allah punya payah. Seluar sekarang memang jadi semua fit. Dia apa kata? Fit to leg. Apa fit dia panggil? Kalau orang perempuan dia panggil legging. Slim. Ya Allah. Kadang-kadang rasa macam sakit hati. Patut nak buat slim, buatlah yang biasa punya. Tak, dia pattern baru. Senang kata, boleh kebanyakannya memang slim lah. Kalau yang lama-lama tu ada stok lama, boleh lah, Kak carilah kat sana. Tu ada yang tak slim. Kalau yang ni semua slim. Sebab apa? Akhirnya nanti nampak kan aurat lelaki. Lelaki pun ada aurat. Ingat lelaki tak ada aurat. Ingat perempuan, tengok lelaki tak apa, saya tak ada nafsu kan. Semua. Kalau suai legging tu memang, ya Allah ya Tuhanku, nampak boleh ukur lah berapa cm tu semua. Orang perempuan pun haram, orang lelaki pun haram juga kan? Dia akan menyebabkan perempuan. So jadi bila perempuan dalam keadaan ini musibah kan, orang lelaki tu tak ada pakaian lain, yang ada hanya sarung tersebut dan ni, maka yang kena jaga ialah mata perempuan lah, jangan melihat lelaki yang memakai aurat dalam sarung yang sempit. Baik, cubalah perhatikan dengan saksama sabda Rasulullah bahawa di zaman Rasulullah ada para sahabat yang disebabkan keterbatasan ekonomi, maksud tak ada duit ibu-ibu, tidak memiliki pakaian sesuai untuk digunakan semasa solat, bahkan kehidupan sehari-harinya. Islam bermula dengan kesusahan, sampai nak solat pun masih lagi banyak masalah tentang aurat sebab tak ada duit. Sehingga apabila mereka solat, aurat mereka tersingkap, terutama ketika mereka rukuk dan sujud. Lebih pada itu, mereka tidak boleh bebas dalam melakukan pergerakan solat disebabkan sempitnya dan pakaian mereka itu. Melihat dan menyingkap kebatasan itu, Rasulullah hanya memerintahkan setiap muslim, terutama muslimah, untuk menjaga pandangan mereka semasa solat. Maka katalah hari ini mungkin tidak ada isu begini, tapi isunya ialah fashion yang berlaku dekat luar sana. Kalau lelaki, kebanyakan lelaki tidak menutup aurat, itu adalah fitnah yang berlaku. Jadi perempuan janganlah melayan sahaja kan, ikut je fashion tu lah, dia orang yang pakai ketat kan, kita pun tengok je lah, dah dihidangkan begitu. Jadi perempuan kena tutup aurat itu, menundukkan pandangan. Yang kelima sikit lagi, menghadap kiblat. Syarat yang kelima, mesti solat itu menghadap kiblat. Dan kiblat pula, kalau di Malaysia kita ada memang jabatan, di bawah jabatan agama ada lujnah yang mengukur, dipanggil lujnah falak. Falak ni dia kerja dia waktu hari raya, waktu Zulhijjah, dan juga tentang berapa kita sebut darjah sepatutnya kita serongkan untuk menghadapi menghadap benar, ataupun walaupun tidak tepat tetapi ke arah kiblat. Di antara syarat sah solat adalah menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. So Malaysia ke mana lagi yang berbeza? Di Eropah ke, katalah ni Mekah dengan Madinah,
Mekah, Baitullahil Haram, di belah kanan ni kita katalah peta Malaysia, peta dunia, sini belah Asia lah kan, Malaysia, China, India. Yang di belah sini belah barat Eropah kan, masuklah Perancis dan sebagainya. Jadi semua duduk kat mana saja kamu berada, kamu semua kena ngadap Masjidil Haram. Subhanallah. Jadi ikut jalan mana pun kita keluar ibu-ibu, kita semua akan menghadap ke Masjidil Haram. Itu falsafahnya lah. Tapi secara syaratnya ialah kita mesti menghadap kiblat. Syarat ini berlaku dalam semua situasi dan keadaan, kecuali dalam keadaan tertentu. Contoh rasa takut mencengkam. Contoh dalam keadaan dia dikejar oleh musuh, tak tahu nak cari, kalau menghadap kiblat mungkin musuh akan nampak, maka solat sahaja walaupun tak hadap kiblat. Orang yang sakit dekat hospital kan, kalau dipindah-pindah, dipusing katil yang ni pusing sini, ni pusing sini kan, marah juga nurse kan. Jadi orang sakit tu memang dah terlantar, maka solat sajalah dalam keadaan hati dia berniat untuk menghadap kiblat walaupun tidak dipusingkan tubuh badannya. Lagi keterpaksaan, solat sunat bagi orang musafir kan. Kalau orang yang musafir dia solat sunat atas kenderaan, tak ada masalah lah. Unta tu mengalah lawan daripada kiblat ataupun tak tepat kepada kiblat, dia solat saja. Yang ini tak perlu kepada menghadap kiblat. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, jika kamu dalam keadaan takut, ini ayat Al-Quran, maka solatlah sambil berjalan ataupun berkenderaan. Ini dalam keadaan yang tidak tenang. Tapi hari ini mungkin yang ayat ini diambil untuk solat rukhsah ya. Solat rukhsah untuk dapat 2 rakaat. Qasarlah daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ibnu Umar berkata, jika orang sedang tersesat dalam perjalanannya yang menyebabkan dia tidak tahu arah kiblat, maka dia boleh menghadap ke arah yang dia yakini menghadap kiblat. Rasulullah bersabda, jika aku perintahkan kamu mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah setakat sekadar dengan kemampuan kamu. Dah sampai sesat sampai ke mana? Misalnya kata tempat yang memang tak tahu bahasa Inggeris, betul tak? Jepun lah kan. Dia cakap, dia itik kita ayam kan? Inggeris pun tak faham, Melayu pun tak faham. Lepas tu sampai pula tempat yang memang tak ada petunjuk langsung. Saya pun pernah sampai dekat Thailand, dia punya hotel dia, dah lah dia cakap Inggeris memang tak faham, setakat apa waitress apa semua memang tak faham. Telefon pun yang sampai yang ke receptionist pun tak faham cakap Inggeris. Kita nak tanya dia, tak payahlah kita keluarkan kompas lah, nak tanya dululah kalau dia dah ada. Rupanya dia tak ada syariah compliance lah dekat hotel dia. Kalau Malaysia dia ada syarat-syarat. Yang saya pernah tengok satu hotel dekat, tapi hotel butik je lah, hotel kecil-kecil dekat Kampung Baru, dia siap sampai hotel patuh syariah dia tak benarkan duduk dalam satu bilik tu lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Sebab kat sana kan banyak kan, setakat hotel-hotel yang murah-murah ni dia orang buat tu bukan sebab musafir kan, dia buat benda yang tak elok kan. So dia ambil lah siapa yang nak duduk hotel ni, dia ambil IC. Dan dia tulis dekat tu apa syarat-syarat hotel ni. Antaranya dia bekalkan Quran, dia letak tanda kiblat, dia jaga siapa yang akan masuk kan, yang berkeluarga ke tak berkeluarga ke, nak tengok kalau pasangan nak tengok kad nikah. Memang bagus, masya-Allah. Tapi bila kita keluar negara ni tak bukang dah kan, tak sama. So jadi kiranya dah tak tahu macam mana ni nak solat, kita pula tak reti nak guna kompas dengan sebagainya, kompas pun tak bawa yang guna kat sini, memang tak reti. Jadi bolehlah solat sahaja mengikut mana yang kamu yakin. Rasulullah bersabda, jika aku perintahkan kamu, tu yang tadi, kerjakanlah dengan kemampuan. Ni riwayat lagi satu ni adalah Rasulullah mengerjakan solat di atas kenderaan, iaitu untanya, ketika baginda pulang dari Mekah menuju ke Madinah. Masa itu tak ikut pun kiblat. Mekah menuju ke Madinah. Maksudnya apa? Mestilah unta tu menghadap ke Madinah kan. Tapi Rasulullah tak pun pusing kan, duduk menghadap ke belakang. Tidak. Jadi
Kalau solat di atas kenderaan ataupun atas kapal terbang ataupun atas kereta api ataupun atas kapal laut, dia lawan ataupun lari daripada kiblat, tidak ada masalah sebab dia kenderaan. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Walaupun ayat 150 surah Baqarah tadi kata kena sebut apa? Wajhaka syatral Masjidil Haram, kena tengok Kaabah, Masjidil Haram. Tapi ada juga dalil yang tak solat ngadap kiblat ni, kenapa kena solat juga? Sebab Allah kata apa? Dekat mana pun kamu tengok, kamu tengok ke barat ke, kamu tengok ke laut ke laut, ke barat ke timur, macam tak sama pula dia punya lawan dia, ke barat ke timur ke selatan ke utara, semua kamu menghadap kepada wajah Allah. Masya Allah, sangat hebat Allah meletakkan. Kalau kamu nak cari Allah kat mana-mana pun kamu boleh cari, betul tak? Sebab bumi ni bumi Allah, tak ada pun tempat yang kamu tak boleh cari Allah. Kamu duduk kat mana pun, walaupun kamu duduk di rumah, kamu boleh cari Allah dah kat rumah, boleh. Rupanya kadang-kadang kita ni tak sempat muhasabah kan, banyak sangat kerja. Bila PKP tu banyak masa, banyak muhasabah. Ya Allah, ya Tuhanku, patut aku kena buat macam ni, tambah baik lagi. Allah bagi masa untuk kita berfikir. Dalam rumah pun kita boleh cari Allah. Kita keluar boleh cari Allah, kita boleh cari Allah walaupun kita tidak duduk dalam rumah. Kerana siapa yang nak cari Allah, fasamma wajahullah. So insyaAllah nanti niat, iaitu perkara ataupun syarat yang keenam, kita akan masuk pada bulan hadapan. Ada satu soalan ibu-ibu, kan lama ni, tinggal 4 bulan ni. Silakan kalau ada soalan, silakan Kak Murni. Okey. Sekarang ni ada trend dia kena pakai lekung dengan tracksuit. Lekung dengan tracksuit. Pakai seluar. Kadang-kadang pakai tracksuit lah, pakai stoking. Why? Itu kalau kita dalam keadaan macam tu, supaya dalam keadaan kita yang selesa macam ni lah. Kalau menampakkan walaupun pakai seluar, saya tu menampakkan juga kaki tu. Dan kalau kita pergi macam-macam sekarang ni pun anak muda yang saya perhatikan, kalau semayang pun dia pakai tekung, dia pakai apa yang dia apa yang dia pakai. Baju besi pun dengan seluar dia kan memang melekat kat badan kan. Macam mana dia melekat betul ke Kak Murni? Ya, tapi nampaklah. Ya. Sebenarnya budak-budak muda ni dia banyak belajar kot kan. Dia banyak belajar. Jadi saya pun saya faham juga dengan apa yang mereka lakukan tersebut, ialah daripada apa yang penceramah tu kata. Sebenarnya kita ni kalau tak ada telekung pun kita boleh solat. Dia dakwah dia macam tu. Dakwah dia tak nak mengikat. Kalau tak ada telekung tak boleh solat. Sebab kadang-kadang telekung tu ada masalah juga kan. Kadang ada telekung tu tak selesa ke, ataupun telekung tu pun tak ni. Jadi dimasukkan supaya anak muda ni rasa solat ni mudah. Dengan apa yang kau pakai, yang pasti, yang penting masa yang kau pakai tu dah tutup aurat. Apa dia kata, solat ready tau. Solat ready, maksud pakai satu pakaian yang ready. Pakaian tu kalau buat solat kau tak perlu pakai telekung. So ini sebenarnya suatu benda yang bagus juga, supaya dia tak merasai solat itu sukar. Mesti nak kena ada telekung baru solat. So jadi dia ringkas lah. Jadi dia akan solat dengan pakaian dia, walaupun dia pergi dekat masjid tu ada telekung. Kan, dia tak ambil. Sebab apa? Dia dah dididik begitu supaya rasakan benda tu mudah. Dan di luar negara pun memang tak ada telekung lah, melainkan di Asia Tenggara ni, di Filipina, di Vietnam, di Indonesia, di Malaysia, kita ada telekung yang memang namanya adalah pakaian solat. Telekung tu ialah pakaian solat. Di luar-luar negara ada juga pakaian solat, tapi memang kurang beriltizam lah dengan pakaian solat tu. Baik. Dan apa yang kita tengok, suatu benda yang tak ada menjadi suatu permasalahan, sebab yang dia nampak tadi bukannya macam yang kita katalah, bentuk tu dia tak boleh lari. Cuma dia tidak ketat lah. Syaratnya jangan sampai ketat. Ketat tu
maksudnya boleh tidak ada macam, kalau macam ni pun nampak bentuk, tapi dia tak ketat. Kalau yang dalam ni, yang apa tu nama ni, sarung lengan ni, yang ni ketat lah, sebab dia betul-betul ni kan, dia betul-betul. Tapi kalau macam ni seluar, ada saya tahu seluar budak-budak ni track shoot, kalau yang dia orang pakai tu buat pergi apa nama, shopping kompleks tu, dia tak adalah longgar sangat macam seluar Alibaba tu. Dia macam ni lah. So masih lagi dibolehkan lah, maksud dia sudut syaratnya tak ada masalah. Okay, so tapi ada tapi jugalah, tapi solat dalam telekung, iaitu pakaian khas untuk solat tu perasaannya lain. Betul tak ibu? Orang tua-tua ni sampai tak khusyuk dia lain. Dia jaga bukan sekadar pakaian solat tu adalah telekung, yang dalam pun, yang belah dalam tu dia pakai ada pakaian khas untuk solat. Betul tak? Orang tua-tua kita, dia tak akan pakai baju duduk dapur tu nak solat. Orang muda tak, dengar depan kabut kan, solat. Orang tua tak, dia bersihkan badan dulu, nak solat dia buka baju tu, dia pakai baju khas solat tu, padahal tu belah dalam tu, lepas tu luar baru dia pakai telekung. Perasaannya lain, sebab dia rasa suatu benda yang ini khas untuk solat. Ini memang lain lah. So masih lagi ada tapinya, walaupun kita kata dari sudut syarat ni tak ada masalah. Okay, akak kita tu silakan. Kan dia selalu macam waktu solat dia macam terganggu dan juga semua masa. Betul. Kadang sampai 9 jam. Kalau dia boleh keluar untuk solat jamak, memang dibenarkan untuk jamak. Doktor ni kalau pergi dekat hospital Mesra Ibadah, dia orang memang ada training. Kalau tengok kepada waktu dia punya prosedur operation tu, dia akan adjust. Kalau hospital Mesra Ibadah lah, katalah hospital tu tidak Mesra Ibadah, so doktor tu kena adjust diri dia sendiri. Kalau hospital Mesra Ibadah, kalau kat hospital Islam, dia akan mulakan yang sesi petang mesti pukul 2. So patient sempat solat, sebab patient lepas pada itu pun dah tak boleh solat, jadi patient kena solat jamak takdim, solat 4 rakaat dan jamak sekali. Doktor pun sama, tengok prosedur tu apa, berapa jam, 2 jam ke ataupun 5 jam. Katalah kalau dia 9 jam, dia akan buat jamak takdim untuk zuhur dan asar, isyak nanti, maghrib dengan isyak dia akan buat jamak takhir. Macam mana? Macam mana? Tidak kasar. Dia tidak kasar, dia jamak sahaja. So dia tamam lah dari sudut dia punya rakaat dia sempurna 4-4. Itu kalau dia solat keluar daripada modul waktu operation tu. So dia just ready. So tak apa, dia dah siap dah ni, lepas tu kemudian baru dia akan jamak. Ataupun kita kata kalau dia sempat di dalam operation tersebut, prosedur operation 9 jam, tapi ada selang-selang waktu tu yang dia boleh, katalah dia pun mungkin boleh pergi toilet juga kan. Katalah dia boleh pergi toilet tapi solat dalam keadaan ringkas. Ringkas tu maksudnya apa? Dia baca Al-Fatihah saja. Yang rukuk sujud tu semua kan sunat. So dia hanya rukuk tu untuk dapat tumakninah 2 saat tu saja. Yang tu dia kena berlatih, sebab dia nak buat ni dalam keadaan cepat. So dia kena berlatih supaya solat dia buat yang rukun saja. Sampai angkat takbir pun tak payah. Allahu Akbar, sebut je. Assalamualaikum warahmatullahi, tak payah. Assalamualaikum warahmatullahi, sebut je. Yang ni tak payah, toleh kanan kiri tak payah. Dia orang kena berlatih. Cuma saya tak pasti yang ini memang dia buat ke, ataupun dia sebab lebih selesa mungkin dengan yang tadi tu, dia adjust waktu dia. So dia still lagi, katalah kalau dia tak dah terlepas juga, mungkin akan berlaku kata terlepas juga dengan waktu solat tersebut, maka dia kena qada semula lah. Tapi qada tadi tanpa keadaan bersalah, bukan tanpa rasa bersalah, tanpa dosa lah, sebab dia dalam keadaan sedang bertarung menyelamatkan nyawa manusia. So dia kena juga lakukan sama ada dalam waktu jamak ataupun luar waktu. Itu dia punya penyelesaiannya. So tak ada lagi lah manusia dalam dunia, selagi ada masa, selagi ada akal, dia mesti lagi wajib menunaikan, sama ada sengaja atau sama ada dalam waktu ataupun luar waktu. Tapi insya-Allah Allah itu maha mengetahui. Okay, ada soalan yang ketiga ibu-ibu? Yang
Okey, kalau ikutkan dia tu dalam zone apa, free zone ni, grey zone ni. Dia orang ada sebut grey zone kan. Grey zone tu macam ni. Dia wala hadza. Muka dia start pada bawah kan, dagu. Okey. Apa penghujung muka ni, itu adalah muka. Dia punya hujung dia. Yang atas ni adalah tempat tumbuh anak rambut. Okey, macam tu. Kalau kanan dan kiri adalah daripada ni cuping anak-anak telinga ni ke untuk lebarnya. Jadi bawah ni dia ni sebenarnya dia aurat ke tak aurat. So siapa yang nak tutup lebih bagus. Sebab tu kalau dalam mazhab Syafi'i dia akan ke depan kan. Ada dia punya pelapik tu. Tapi kalaulah kata dia tu adalah aurat, so kalau kita pakai tudung kat luar macam ni haram lah. Kita dah aurat lah, betul tak? Kita kat luar pakai tudung macam ni. Macam saya lah. Saya tak tutup. Maka dia adalah macam grey zone. Kalau kita kat luar, tak ada masalah pun. Dia tak dikira aurat. Sebab kita tak pernah lah cakap dengan orang macam ni kan. Sebab benda tu tidak nampak kan. Tapi dalam solat tak, dia bukannya wajib. Tapi lebih bagus. Dalam mazhab Syafi'i dia ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i memang digalakkan untuk kita menutup. Sebab telekung orang Malaysia semua mesti ada ni. Betul tak? Apa dia panggil apa? Kekek. Oh, ikan kekek mak elok-elok ni. Oh, saya tahu nama dia kekek hari ni. Masya Allah. So, mesti dia kekek kan? Sebab telekung kita, orang-orang dulu, orang lama design dengan mazhab Syafi'i. Dia buat atas bawah kan. Maksud yang atas, lepas tu bawah kain. Dia tak buat satu tu terus. Sebab kalau buat satu terus, macam mana tangan kita nak keluar? Sebab dalam mazhab Syafi'i, tangan ni kena tak ada bertutup. Telekung ada dia, telekung pula, yang buka ada dia punya pelapik. Sebab dalam mazhab Syafi'i memang digalakkan untuk kita tutup. Subhanallah kan. Kita ni bukan orang tua dulu tak tahu. Sebenarnya dia orang tu lebih dekat lagi dengan ulama. Kita yang lebih dekat dengan artis. Betul tak? Dia orang lebih dekat dengan ulama. Kalau ulama lah, orang tua dulu pergi apa, kalau ada barang-barang dekat kampung, bukan barang ni tumbuh-tumbuhan kan, buah-buahan dekat kampung, dia akan buat apa? Dia akan pergi cari ulama, bagi buah pertama bagi pada ulama, berkat. Rupanya sekali saya tengok dalam hadis Imam Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah, itulah yang penduduk Madinah buat pada Rasulullah. Sekiranya dekat bumi Madinah tu ada pohon pertama yang mereka tanam, dan hasil buah pertama, buah sulung, semua akan bagi pada Nabi SAW. Sebab itu yang menjadikan Madinah tu berkat. Cakap, oi, orang lama dia tak baca, dia tak tahu lah qala Rasulullah SAW, dia tak reti, tapi dia amal. Apa tu? Kerak nasi. Kan? Kerak nasi tu dia apa? Digoreng lah, dia keringkan lah. Rupanya Rasulullah dia suka makan yang dekat apa? Yang dekat periuk, yang melekat kat periuk tu, itu yang Rasulullah suka makan. Cakap, ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah orang tu dulu aku buat. Kalau masak sambal tu, ambil nasi, godak kan. Cakap, "Ma, kenapa pula ni warna oranye ni? Ni nasi biasa ke nasi goreng?" Tak, nasi biasa tapi goreng kesayang pula sambal tu melekat. Subhanallah. Rupanya ada sandarannya, tapi mereka dah amal lah. Sekarang kita nasi banyak lagi, alah buanglah dah, malas lah, tak berani makan nasi, jom makan kat luar. Makan chicken chop kat Kampung Baru. Subhanallah kan, jauh beza. Tapi kita buatlah sebaik mungkin dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang daripada sehari ke sehari ada sunnah Nabi yang kita boleh tambah dalam checklist dalam kehidupan seharian kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Boleh satu, boleh. Kita tengah semayang ni, masa kita tengah sujud, tapak tangan kita ni perlu ni masa kita sujud ni. Kadang-kadang orang saya tengok dia alihkan telefon tu untuk nampak kat macam ni kan. Oh, yang atasnya pun dia nak nampakkan. Dia alihkan supaya boleh nampak dia punya tu. Macam mana tu sekarang? Sebab dia Tak apa. tapak tangan dia. Jadi bila dia semayang, bila dia nak sujud tu, dia akan alihkan telefon yang tutup tapak tangan dia tu. Ni tapak kan? Dia akan alih supaya nampak gerakan tangan untuk ditarik.
untuk dia Ni yang saya nak clarify, dia nak nampakkan ke ataupun nak tutup? Nak nampak. Dia nak nampak kan? Kan kalau kita telekung, kadang-kadang dia akan tutup. Yelah. Kita sujud, telekung kan dia tutup. Dia akan tutup dohor kita punya tangan ni. Tapi ada yang dia akan alihkan supaya nampak tangan dia. Oh, supaya nampak. Supaya boleh nampak. Sebab daripada dia bukan aurat, dia tak perlu ditutup lah, jadi dia nak nampakkan. Tak ada masalah sebenarnya. Sebab kalau mungkin dari sudut kenapa, saya pun tak faham juga yang kenapa rasional dia buat begitulah. Sebab yang tak auratnya bawah kan, tapi memanglah bila bawah tak aurat, atas pun tak aurat. Dia gitu macam kita kat luar lah, so kita boleh tunjuk atas dengan bawah, dua-dua sekali. Tapi dekat dalam solat akan berlaku kesukaran sekiranya dia nak suruh kita tutup yang buka yang atas dalam keadaan tudung tu dia bergerak kan begitu. Dia akan alihkan supaya Dialihkan. nampak tu. Setakat ni kalau dialihkan tidak ada apa-apalah. So tidak termasuk dalam benda yang sunat ataupun termasuk benda yang membatalkan, sebab pergerakan tu sangat sedikit. Dia just tarik, hanya satu pergerakan. ataupun dia tarik untuk supaya telekung tu tidak terkenakan. Kalau yang itu memang sepatutnya. Kalau yang tu memang sepatutnya. Kalau dia tarik untuk sebab dahi ni memang tak boleh berlapik. Tangan kita boleh berlapik. Tangan patah tangan. Kalau kita terkena telekung macam ni. Kalau mazhab Hanafi tak ada masalah kalau berlapik. Dalam seelok-eloknya kita cuba dapatkan sebahagiannya tidak berlapik. Sikit pun tak apa. Kadang-kadang sekedar Mesti kan? Sebab dia telekung besar. So kita adjustkan supaya ada sebahagian yang terbuka lah. Sama ada kita kain sikit ke, kita masuk bawah sikit ke, supaya dia dapat juga pergerakan kita tu. Jadi pergerakan yang menyebabkan solat kita akan jadi sah, tapi dia tidaklah membatalkan. Maksudnya tidak ada masalah. Tapi memang dalam mazhab Syafi'i dia agak ketat sikit kan berbanding dengan mazhab Hanafi. Kaki pun tak aurat ibu-ibu. Kan? Tengoklah Syafi'i kaki aurat. Memang teliti. Kalau bab muamalat dia terbalik. Tapi bab ibadat Imam Syafi'i memang agak ketat sikit. Maka bila kita ikut tadi tu tak ada masalah. Benda khilafiyah mana-mana pun dia akan jadi sah juga. Cuma kalau kita rasa tidak menjadi kesukaran, untuk kita ikut mazhab Syafi'i itu lebih baguslah. Maksudnya kita dapatkan terbuka sikit. Yang atas tak apa. Kalau dia kalau bertutup pun tak apa, tak ada masalah. Maksudnya dia tak termasuk perkara yang digalakkan ataupun disunatkan. Digalakkan ataupun dimakruhkan. Tak. Maksud dia termasuk benda yang tidak terlibat apa-apa. Kalau dia buka pun tak apa. Kalau dia tutup pun tak apa. Yang penting dahi kena. Yes, yang penting dahi. Betul? Dia kata kalau telefon macam ni pun tak apa. Dalam mazhab Hanafi memang tak apa. So tak ada masalah lah kalau ustaz tu kata begitu, dia ada sandaran dia juga. Betul. Kita dah belajar begitu kan. So apa yang kita belajar dulu, ada dia punya sandaran juga. Yang kita belajar dulu bukanlah ustaz kita saja-saja, dia ada sandaran juga. Yang ustaz yang cakap tu pun ada sandaran. So kalau kita tengok, kita masih mazhab Syafi'i, ikutlah yang masih tidak menyusahkan diri kita. Kalau tak ada enlah, maksudnya saya tak boleh, kalau buat ni memang susah betul lah, tu tak apalah nak ambil mazhab Hanafi kan. Selagi mana kita boleh berabal dengan mazhab Syafi'i, so itu lebih cantik lah daripada awal solat sampai hujung taman yang Syafi'i galakkan. Yang benda-benda wajib, benda-benda sunat-sunat lah. Tapi benda asal tu sama je semua kan. Al-Fatihah semua wajib. Cuma beza pada ayat sajalah. Ayat 7 ayat ataupun 6 ayat. Itu sahaja perbezaan dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih kepada ibu-ibu. Ibu-ibu tak tahu nak balik macam mana. Saya naik kereta. Terima kasih kepada sahabat di audio kuliah yang menonton kita pada petang ini. Boleh komen dan share. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita dapat memberikan kepada orang lain juga dapat manfaat daripada perkongsian kuliah kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.